Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menunaikan hak sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayati li Muslim haqqul muslim 'alal muslim sittun: idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibh wa idza istansahaka fansah lah wa idza 'atasa fahamidallah fashammit wa idza marida fa'udh wa idza mata fattabi'. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak orang Islam atas orang Islam yang lain ada 5 perkara. Hak orang Islam atas orang Islam yang lain ada 5. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, mengunjungi orang sakit. Yang ketiga, mengiringi jenazah. Yang keempat, menghadiri jemputannya. Dan yang kelima, menjawab orang yang bersin. Dengan kita mendoakan orang yang bersin tersebut. Dan dalam riwayat lain disebutkan, kalau tadi yang tadi tu ada 5, maka yang riwayat satu lagi ni menyebutkan ada 6. Artinya hak orang Islam atas orang Islam yang lain ada 6 perkara. Yang pertama, apabila ia menemuinya hendaklah ia memberi salam. Dan apabila ia menjemput, hendaklah diperkenankan jemputannya, memenuhi jemputan. Yang kedua, apabila ia meminta nasihat, hendaklah diberi nasihat. Dan apabila ia bersin lalu ia mengucap Alhamdulillah, maka hendaklah dijawabnya dengan menyebut Yarhamkumullah. Dan apabila ia sakit, hendaklah diziarahi. Dan yang keenam, apabila ia mati, hendaklah diiringi jenazahnya. Keterangan hadis ini menyebutkan beberapa hak yang mesti ditunaikan antara sesama muslim. Hak-hak ini dilihat dari sudut fiqihnya. Ada yang wajib, kalau secara fikihnya, secara hukumnya, secara syariahnya, dilihat ada yang bersifat wajib. Contohnya menjawab salam. Menjawab salam hukumnya wajib, bagi salam hukumnya sunat. Ini adalah antara ibadah yang mana ibadah yang sunat ni lebih tinggi kedudukan berbanding ibadah wajib. Kalau ibadah yang lain yang wajib tu lebih utama daripada yang sunat, tetapi dalam bagi salam ni sunat tu lebih utama daripada yang wajib, iaitu orang yang mula memberikan salam, hukum perbuatan tersebut ialah sunat, maka menjawab salam itu wajib. Baik. Dan menghadiri jemputan perkahwinan. Dua ni wajib, iaitu menjawab salam dan memenuhi jemputan perkahwinan. Dan yang lain-lain adalah sunat. Baik, yang ni insya-Allah mudah-mudahan menjadi pengajaran sudut pandang yang jelas kepada kita dalam tindakan kita. Dua benda ni kita utamakan sebab hukumnya wajib, iaitu menjawab salam dan memenuhi jemputan perkahwinan. Walaupun perkara-perkara ini tidak kesemuanya wajib, tetapi adalah sangat dituntut dalam agama Islam, kerana keakraban dan kemesraan dalam pergaulan adalah bergantung kepada perlaksanaan hak-hak ini, terutama dengan sahabat handai atau kaum kerabat kita sendiri. Orang sakit, dia merasa besar hati dan merasakan sedikit keringanan daripada penyakit yang dialaminya apabila diziarahi oleh kaum kerabat dan sahabat handai. Benda ni insya-Allah sangat bermakna, sangat penting yang dirasai oleh orang-orang yang mengalami kesakitan. Bila kita menziarahi mereka, insya-Allah itu memberikan keringanan, memberikan semangat kepada mereka, menunjukkan mereka ni diberikan perhatian. Bahkan dalam ziarah tersebut kita mendoakan kesihatan mereka, maka insya-Allah kesannya sangat besar dalam konteks orang-orang yang mengalami kesakitan.
Setidak-tidaknya juga insya-Allah dia akan merasakan lebih ringan beban tersebut apabila ada sahabat handai, apabila ada kaum kerabat yang datang menunjukkan keprihatinan, bertanya khabar, mendoakan dan sebagainya seumpamanya. Begitu pula Tuan Kenduri, dia rasa besar hati dan riang gembira apabila jemputannya diperkenankan oleh kawan-kawan dan kaum kerabatnya. Cuba bayangkan bagaimana persiapan yang dilaksanakan oleh Tuan Kenduri, ya, merancang majlis perkahwinan, belanja yang besar. Maka insya-Allah kehadiran kita ke majlis perkahwinan tersebut insya-Allah menyebabkan dirinya berasa besar hati, gembira dan mengelakkan pembaziran. Begitulah juga seterusnya memberi salam, mengiringi jenazah, menjawab orang yang bersin dan nasihat menasihati. Maka insya-Allah kita ambil peluang ni, simpan siap-siap dalam rangka pemikiran kita. Benda-benda ni apabila berlaku kita utamakan, ya. Iaitu yang tadi tu, bila bagi salam jawab, bila dijemput untuk hadir ke majlis kita penuhi jemputan tersebut. Kemudian apabila sahabat ataupun rakan kita ataupun individu lain bersin, kita doakan mereka, ya. Apabila sakit kita ziarah, ya. Dan apabila diminta untuk memberikan nasihat, maka kita berikan nasihat. Apabila masyarakat Islam keseluruhannya menunaikan segala perintah ini, maka kemesraan dan perpaduan dan kerjasama akan wujud dalam masyarakat, dan semua anggota masyarakat akan lebih merasa nikmat iman dan Islam yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Maka jelas benda-benda asas ini kita masukkan siap-siap dalam rangka pemikiran kita untuk dijadikan panduan untuk kita amalkan. Benda-benda ni asas, ya, kecil-kecil, ya. Mungkin kita nampak kecil tetapi bersifat elementary, bersifat foundation yang memberikan impak yang besar, iaitu kita ulang balik, bagi salam kita jawab, kemudian apabila dijemput ke majlis kita tunaikan, kita hadir majlis tersebut. Jika sakit kita ziarah, ya, kita doakan. Kemudian kalau bersin kita doakan irhamkumullah, ya, moga Allah rahmati. Kemudian dan hatta pada peringkat yang terakhir nanti, kalau meninggal dunia maka kita iringi jenazah tersebut dibawa ke tanah perkuburan, ya. Kerana salah satu hadis ada menyebutkan bagaimana si mayit ataupun mayyitah ini, jenazah ini, dia dengar bagaimana tapak kaki orang-orang yang meninggalkan tanah perkuburan, ya. Dan juga dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang disebutkan tadi, iaitu yang keenam ialah kalau diminta untuk beri nasihat maka kita bagi nasihat. Insya-Allah hadza wabillah. Mudah-mudahan Allah bantu kita, mudahkan kita faham, mudahkan kita untuk laksanakan dalam kehidupan seharian kita. Insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi